أنت العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dalam eh, mula kita bertemu sekali pada pagi ini nak menyambung perbincangan kita dalam surah yang ke-64, surah At-Taghabun. Alhamdulillah kita dah membacanya pada sesi yang lepas dan kita dah melihat sedikit uh, gambaran umum pada surah yang ke-64 ini, dan kita dah melihat sikit juga beberapa perkara antara ayat pertama dan hingga ayat yang keempat. Baik, surah At-Taghabun ini bermula dengan lafaz yusabbihu, ia adalah surah terakhir dalam Al-Quran yang menggunakan lafaz tasbih. Kerana dalam Al-Quran ada beberapa surah yang kita akan jumpa yang menggunakan lafaz tasbih, dan surah At-Taghabun adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran menggunakan lafaz tasbih. Baik, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seperti kita dah lihat sebelum ini, perkataan yusabbihu bermaksud tasbih yang kita terjemahkan dengan maha suci. Seperti yang saya bukakan terjemahan. Yang kita terjemahkan dengan mengucap tasbih ataupun yang maha suci. Dan tasbih ini adalah pengakuan manusia, pengakuan kita kepada kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan Allah Azza wa Jalla hingga Allah tidak memerlukan bantuan, tidak memerlukan, bahasa kita adalah gandingan ataupun sekutu yang lain dalam apa pun perkara, dalam nak mencipta, dalam nak mentadbir. Ia tidak seperti perkataan orang-orang Yahudi yang menyatakan kekurangan pada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ialah mereka mengatakan tangan Allah itu terikat. Walaiyazubillah. Yadullahi maghlulah. Diikat hingga tidak dapat nak memberi apa yang hendak diberikan. Ia juga tidak seperti perkataan orang-orang munafik yang mengatakan bahawa kenapa kami perlu berinfak kepada orang-orang yang kalau Allah nak beri rezeki kepada mereka, maka Allah boleh beri rezeki itu kepada mereka. Maka kita mengucapkan tasbih menyatakan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla yang tidak memerlukan apa-apa pun dalam nak mencipta ataupun nak mentadbir. Dan untuk kita, ia adalah bentuk kita mengingatkan diri kita kembali bahawa segala-galanya itu adalah perlu diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita nak meminta sesuatu, apabila kita nak berharap kepada sesuatu, ia dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla sahaja. Yusabbihu lillah, segala bentuk kesempurnaan itu adalah milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Ia memberi ingatan pada kita, manusia ini suka kepada kesempurnaan, kan? Sebab itu kita melihat contohnya, kan, ada orang yang bekerja bersungguh-sungguh, kan, untuk nak mencari duit. Kenapa? Kerana dia nak beli itu dan juga ini, nak mendapatkan itu dan juga ini. Kenapa? Kerana dengan perkara itu, kan, dia merasakan kehidupan dia akan sempurna. Kadang-kadang orang yang mungkin dulunya, kan, menutup aurat, kemudiannya tidak. Kenapa? Kerana dia nak mendapatkan rasa sempurna, kan, dalam kehidupan, nak dapatkan rasa perfect dalam kehidupan dia. Nakkan kesempurnaan pada pendapatan, pada diri dia dan pada segala-galanya. Maka yusabbihu lillah adalah
kita mengingatkan diri kita kembali bahawa kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Ia tidak ada pada makhluk. Kerana kalau makhluk itu sempurna, maka itu telah seperti sifat Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita tahu kita ini tidak sempurna, maka kita akan memberi ruang kepada diri kita untuk melakukan kesalahan. Kita akan memberi ruang kepada diri kita untuk tidak tahu banyak perkara. Kerana ada waktu yang menjadikan kita ini stres, kan? Kenapa? Kerana kita nak kena tahu semua perkara. Saya ketua, saya mak, saya ayah, saya suami, saya kena tahu semua perkara. Kalau tak tahu tu rasa macam tak boleh, saya kena tahu. So kita pun pushlah diri kita yang kita kena tahu semua perkara. Sedangkan kita tidak sempurna dan kita tidak perlu tahu pun semua perkara, kerana sifat kita adalah tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan jika kita mengetahui bahawa kita tak sempurna dan hanya Allah yang sempurna, maka mintalah selalu dan dekatlah selalu dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kan kerana seperti Allah menjadikan manusia itu berpasangan, kan? Kita berpasangan lelaki dan juga perempuan, suami isteri, kita ada kawan-kawan, ada adik-beradik, ada mak ayah. Allah jadikan kita semua berpasangan kerana nak menutup kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Lubang-lubang yang ada itu. Maka bila kita tahu kita tak sempurna, kita mendekatkan diri dengan Tuhan yang maha sempurna, maka mudah-mudahan segala kekurangan dan juga cacat cela yang ada pada diri kita itu akan tertutup. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi itu menyatakan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Baginya segala kerajaan dan baginya segala puji-pujian. Puji-pujian kita lafazkan kepada Allah pertama untuk kembali mengingatkan diri kita bahawa apa sahaja achievement yang kita dapat pada hari ini itu adalah pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Kita menjalankan usaha, Allah memperkenankan usaha kita tersebut, maka puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sifat yang Allah nak masukkan kepada seorang mukmin, sentiasa memuji Tuhan dia dan dia mengangkat segala puji-pujian yang diberikan kepada dia kepada Allah. Dia tak rasa pun apa yang dia ada ataupun apa yang dia achieve itu adalah kerana dia. Ya, dia berusaha, tapi berapa banyak usaha yang kita lakukan, banyak yang tak jadi. Tapi yang satu, dua, beberapa yang kita buat itu yang menjadi. Kenapa? Kerana Allah memperkenankan usaha tersebut. Maka ia menjadi satu mindset kepada orang mukmin bahawa semua puji-pujian itu dia akan berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan orang-orang munafik. Kan, seperti mana kita pernah dengar apabila orang memuji antaranya Abu Bakar As-Siddiq contohnya, maka dia pun berdoa kan agar dia diampunkan atas apa yang orang puji dia, kan, dan ampunkan atas apa kekurangan dia dan apa yang orang tak tahu tentang kesalahan yang dia lakukan. Orang-orang munafik, mereka suka dipuji, kan? Itu antara sifat mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji. Lagi-lagi pula kalau perkara tu mereka tak buat, lagilah seronok kan. Orang munafik kan dia tak nak buat macam-macam kan. Nak pergi solat pun dia malas. Nak berpuasa, nak pergi berperang, nak berinfak kan. Semuanya dia tak nak buat. Tapi kalau dia dipuji, lagi-lagi benda tu walaupun dia tak buat, dia dah seronok habis lah. Apatah lagi kalau dia dipuji untuk perkara yang dia buat, lagilah dia seronok. Maka orang munafik dia sukakan kepada puji-pujian. Boleh kata itu adalah makanan dia, kan? Yang dia seronok untuk nak konsum. Dia seronok bila dipuji, dan sebab itulah bila dia melakukan satu perkara, kan, dia lakukan itu dengan sebab riak. Kenapa? Dia nak tunjuk kat orang, akhirnya orang pun puji dia.
Orang kata dia ahli ibadah, dia rajin solat, dia rajin puasa, rajin ngaji, rajin infak, dia rajin tolong orang. Dan, dia ni berani, dia ni alim, dia pandai, dia suka dipuji. Maka lahul hamdu adalah ingatan kepada kita sentiasa. Kerana lafaz ini Allah bawakan dalam surah Al-Fatihah untuk sentiasa mengingatkan kita tentang puji-pujian itu adalah pada Allah Azza wa Jalla. Dan lafaz puji-pujian ini, kalau kita lihat daripada sudut positif dan negatifnya, ia adalah bentuk yang positif lah, puji-pujian. Kan? Kecaman adalah bentuk yang negatif. Dan kita dalam kehidupan kita, kita suka perkara yang positif berlaku. Kita suka kata-kata yang positif. Kan? Kalau kata bercerita tentang mental health, kan? Orang suka kepada perkara yang positif. Kan? Surrounding yourself dengan circle yang positif. Maka lahul hamdu, puji-pujian pada Allah, kita lagi mendekat orang itu kepada Allah Azza wa Jalla, maka insya-Allah kan perkara positif itu akan terus ada pada diri dia. Bukanlah perkara positif yang akan berlaku, tak semua kan. Akan tetapi bila berlaku perkara yang dia tak suka pun, perkara yang negatif pun, diri dia akan kekal positif dengan perkara tersebut. Penerimaan diri dia. Kerana positivity itu adalah pada diri kita masing-masing. Sebab ada je orang yang dia dapat makanan, contohnya dia boleh kata, oh ini je, dan tak ada lain, takkan ini je lauk kita hari ni, dah ada 4-5 lauk, ini je ke lauk buka puasa kita hari ni. Sedangkan orang yang dia hanya mendapat satu lauk, satu nasi, satu lauk pun dah bersyukur besar rahmat dah. Kenapa? Kerana dia lagi tak ada apa-apa, sebelum itu tiba-tiba dapat sesuatu. Maka sesuatu yang positif, ia bukan pada apa yang berlaku di sekeliling, tapi dia adalah pada diri kita. Melihat sesuatu itu bagaimana. Maka mendekat dengan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita positif pada apa sahaja yang bakal kita hadapi ke depan. Walaupun perkara itu adalah perkara yang tidak baik, yang kita tak suka. Dia bukan tak baik, perkara yang kita tak suka, yang tak kena dengan apa yang kita inginkan, tapi kerana kan kita ini dekat dengan Tuhan, alhamd, kita pun mudah menerima, atau bahasanya kita mudah redha dengan perkara tersebut. Dan itulah akhirnya kita mempercayai bahawa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita mempercayai bahawa Allah dialah Tuhan yang maha kuasa, maha mampu atas tiap-tiap sesuatu. Akhirnya bila kita terus mengangkat puji-pujian, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan mudah menerima bahawa Allah itu mampu untuk melakukan apa sahaja. Maka bila kita berdepan dengan satu situasi yang kita tak suka, kita yakin bahawa Allah mampu untuk menukar situasi itu menjadi lebih baik. Kita tahu Allah mampu untuk nak bantu kita keluar daripada situasi tersebut. Saya pernah bawakan sebelum ini dalam kisah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang seorang lelaki yang berjalan di sebuah perkampungan, dan dia melihat kawasan itu telah lama ditinggalkan. Mati dah kawasan itu. Bukan saja atapnya telah runtuh, tetapi dinding-dindingnya pun telah runtuh di atas atap tu. Maksudnya atap tu jatuh dulu, dinding tu punyalah lama ditinggalkan, sampai dinding tu pula yang runtuh. Maka lelaki tersebut disebutkan sebagai Uzair. Dia pun terfikir, macam mana nanti Allah nak hidupkan kembali sesuatu yang mati? Dan kalau dia tengok keadaan depan dia tu macam dah hancur lah. Lalu apa yang berlaku? Allah pun tidurkan dia. Allah pun tidurkan. Dia bersama dengan binatang tunggangan dia, keldai dia, dan juga makanan yang ada dengan dia. Kemudian Allah bangkitkan dia, Allah tanya, berapa lama dah kau tidur? Dia kata, aku tidur mungkin separuh hari ataupun sehari. Tapi Allah kata, tak, engkau dah tidur 100 tahun. Dia pun, biar betul. Tak percaya. Lalu Allah kata, tengok pada keldai kau tu, apa yang tinggal? Tulang je. Sebab dah 100 tahun, apa yang tinggal lagi? Tulang je lah. Dan kau tengok makanan kau tu, makanan yang dibawa tu masih elok lagi, tak terusik. Kalau kata keldai boleh sampai tinggal tulang, makanan patutnya habis dah, tak ada, memang tinggal mangkuk je lah. Habis semua dah kena
kena makan lah, kan? Sepatutnya. Tapi makanan tu elok selepas 100 tahun dan keledai itu tinggal tulang. Begitu Allah nak tunjukkan kepada lelaki tersebut bahawa kemampuan Allah Azza wa Jalla. Melihat perkara tersebut, lelaki itu pun berkata, qala a'lamu. Sekarang ni Allah, aku mengetahui bahawa annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, dia adalah Tuhan yang atas setiap sesuatu qadirun. Dia Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mampu. Ini nama Allah Azza wa Jalla yang besar, yang Allah, kita tak nampak Allah gandingkan dia dengan nama-namanya yang lain. Selalu kita ada Ghafurur Rahim, Azizul Hakim, dan Afuwun Syakur. Nama Qadir ini kita tak nampak dia digandingkan dengan nama-nama yang lain dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana satu nama ini yang tidak ada pada diri manusia. Seperti contoh yang saya pernah sebutkan juga sebelum ini, orang bila tengok kita berada dalam masalah, kan? Contoh orang tengok kita tengah sakit, contohnya, kan? Kita rasa bila kita tengah sakit itu, kita rasa pasangan kita, anak-anak kita, mak ayah kita, kawan kita, kesian tak kat kita? Kesian, confirm kesian punya. Tapi apa penghalangnya? Penghalangnya ialah mereka tak mampu nak menghilangkan sakit kita. Mereka tak mampu. Dia kesian tak? Dia kesian. Tapi dia tak mampu nak hilangkan kesakitan kita itu. Dia hanya boleh setakat dia kesian je kat kita. Tapi Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, dia maha belas ihsan melihat kita sebegitu dan dia qadirun, mampu nak keluarkan kita daripada situasi kita tersebut. Itu beza di antara kita manusia dan juga Allah Azza wa Jalla. Yang bila Allah sebut dia Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, Allah nak beritahu kita apa pun situasi kita, Allah mampu untuk nak menjadikan ia lebih baik daripada yang sebelumnya. Kadang-kadang kita berdepan satu situasi yang kita rasa mustahil. Kita nak boleh keluar daripada masalah tersebut, tapi Allah mampu untuk nak mengeluarkan kita. Dan sekarang ini kan kita rasa macam mustahil. Kita nak dapat masuk syurga kan, kalau kita duk fikir, mustahilnya lah nak dapat masuk syurga tu. Dengan amal kita ni, dengan baki berapa banyaknya lagi, dengan dosa berapa banyak yang dah buat tu, yang dah lupa lagi dosa-dosa yang dah buat, lupa pula tu. Kan? Terlupa nak minta taubat yang kita tak tahu berapa banyak dosa itu. Tapi Allah itu, kita tahu dia adalah ala kulli syai'in qadir. Suatu yang kita lihat mustahil, Allah mampu. Maka Allah mampu untuk nak nanti, maha kuasa nanti untuk nak masukkan kita ke dalam syurga. Kita berharap Allah masukkan kita semua ke dalam syurga. Allahumma amin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir juga adalah ingatan untuk kita bahawa Allah di Tuhan maha kuasa, Tuhan yang maha mampu. Semua yang berada di langit dan di bumi itu menyatakan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Terus bergantung harap, terus memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Dan kalau manusia tidak mahu melakukan yang demikian, manusia rasa dia dah bagus sangat, dia dah rasa sempurna dengan apa yang dia ada, maka silakan. Allah itu ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa, maha mampu, dia tak memerlukan pun apa-apa daripada kita. Sedang kita banyaknya kekurangan, kurangnya kudrat dan tenaga kita, kurangnya kita pada pelbagai perkara. Kita memerlukan satu bantuan pada banyak perkara dalam kehidupan kita ini. Kita kayalah macam mana pun, kan? Kalau tak ada orang jual beras, tak ada orang pergi jual makanan, tak ada orang yang datang nak repair rumah kita yang dah bocor-bocor, rosak-rosak tu, bermakna tak duit tu? Tak ada makna duit tu. Tapi Allah telah menjadikan kehidupan kita ini saling melengkapi antara satu sama yang lain. Dan kita hebat mana, tinggi mana, kaya mana, kita tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan. Dan Allah tidak memerlukan sesiapa pun dalam pada diri dia. Maka ingatan kepada kita bahawa kita lebih perlu kepada Allah daripada Allah memerlukan kita. Kerana hamba Allah selain daripada kita sangat ramai. Tapi kita tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Huwallazi khalaqakum. Dialah
yang telah menciptakan kamu. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka sebahagian daripada kamu ada yang kafir dan sebahagian daripada kamu ada yang mukmin. Baik. Allah menyatakan pada ayat kedua tentang diri kita. Setelah ayat pertama Allah sebut tentang langit dan juga bumi. So yang kedua Allah mention tentang hakikat diri kita pula. Segala yang ada di langit dan juga di bumi ini semuanya menyatakan kesempurnaan dan bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah kata berbeza dengan manusia. Manusia, Allah telah ciptakan mereka sama dengan apa yang berada di langit dan bumi. Allah ciptakan juga, kan? Bahkan apa yang berada di langit dan di bumi ini, mereka ini adalah senior. Ni semua senior. Kita ni junior, kan? Kenapa? Kerana Allah menciptakan manusia selepas 50,000 tahun Allah menciptakan langit dan juga bumi. So langit dan bumi ada terlebih dulu daripada kita. So langit dan bumi senior kita, junior. So senior dengar cakap, yang junior tak nak dengar cakap. Kan? Kau dah lah junior, kau degil lah tu. Kan? Memang perkara yang tak patut. Allah menyebut tentang manusia berbeza dengan yang makhluk-makhluknya yang lain, yang terus taat kepada Allah, tapi manusia itu berbeza. Setelah Allah menciptakan mereka, faminkum. Allah letakkan di sini, Allah mulakan dengan huruf fa. Apa maklumat kita dapat daripada huruf fa? Silakan. Huruf fa menggambarkan apa? Masa yang terdekat. Masa yang terdekat. So huruf fa dia menggambarkan sesuatu yang akan berlaku kemudian, kan? Dan dia menggambarkan sesuatu yang cepat, sesuatu yang dekat. Kita ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab namanya thumma, kan? Thumma. Kemudian. So thumma ni menunjukkan lepas dah jadi ni, kemudian apa? Fa pun sama, lepas dah jadi ni, buat apa? Menunjukkan kepada urutan. Kalau sin tu Ustaz, sin aja. Kalau sin menunjukkan perkara yang dah berlaku ataupun belum lagi berlaku. Oh. Untuk summa menunjukkan kepada satu urutan perkara ataupun satu urutan cerita. Selepas. Cerita. Sin menunjukkan situasi, dah berlaku ataupun belum berlaku ataupun dekat lagi akan berlaku. Baik. Maka fa menunjukkan satu perkara yang cepat berlakunya. So Allah sebutkan huwallazi khalaqakum. Dialah Allah telah menciptakan kamu. Faminkum kafirun. Tiba-tiba je, kan? Kamu ni menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang engkar, menjadi orang yang degil. Kan? Bahasa Inggerisnya kita sebutkan sebagai ungrateful. Kan? Nanti kita akan lihat kenapa kita sebutkan dia begitu. So manusia betapa cepatnya dia. Allah dah cipta dia, tiba-tiba dia engkar pula. Allah SWT. Allah sebutkan dulu di awal ni, huwallazi khalaqakum. Allah tak sebut tentang khalaqa ini pada langit dan juga bumi. Allah tak sebut Allah yang telah mencipta langit dan bumi, dan langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Tak. Allah cipta pada manusia. Allah sebut pada manusia. Kenapa? Kerana Allah umpama tengah nak mengingatkan manusia sekarang ni, kan? Macam ayat dah. Tahu tak mak yang lahirkan kau? Dia macam itulah, kan? Mak yang lahirkan kau. So kalau kata keluar ayat mak yang lahirkan kau, maknanya apa? Maknanya adalah anak tu dia punya salah dia punya degil dia tu, kan, sampai mak kata, kau tahu tak, kau ingat tak mak yang lahirkan kau? Bukannya anak tu tak tahu ke mak dia yang lahirkan dia? Tahulah. Samalah macam kita. Kita tahu tak Allah yang menciptakan kita? Kita tahu. Jadi tapi kenapa Allah sebut benda yang kita dah tahu? Dialah Allah telah menciptakan kamu. Kenapa? Benda yang kita dah tahu. Remind kita yang kita ni dia berjasa kepada kita kan. Ya. Allah nak remind kita. Dan reminder itu diberi sebab apa? Macam anak tadi. Kenapa kita remind anak tu? Kau tahu tak yang mak yang lahirkan kau? Sebab dia ada benda yang dia buat tu. Adalah salah yang dia buat. Adalah degil dia tu. Sebab tu kita remind dia. Maka di sini perkara yang sama Allah nak remind kita. Kenapa? Kerana
kedegilan yang ada pada diri kita, yang masih lagi tidak mahu menjadi seperti apa yang makhluk-makhluk yang lain berada di langit dan juga di bumi. Dan manusia ini cepatnya dia untuk nak engkar kepada apa yang Tuhan sebutkan. Fa ni menunjukkan bahawa dia tak dengar, dia tak faham pun apa yang disebutkan itu. Dia tak fikir dulu, tak fikir lagi apa yang disebutkan kepada dia, dia terus je tolak. Dia tak faham dulu, tak digest dulu info tu, tiba-tiba je dia, oh saya tak nak, saya tak nak. Kan? Belum dengar habis pun lagi, belum faham pun lagi, tapi dia dah tak nak. So begitu nak gambarkan keingkaran pada manusia, bukan saja cerita nak bertasbih lah, kan? Bertasbih tu kalau kita sebut tentang zikir, zikir tu adalah tambahan selepas perkara-perkara yang wajib kena buat. Kita ada solat wajib buat. Kalau zikir dengan solat, mana lebih utama? Solat lah, sebab solat wajib. Zikir adalah perkara yang harus ataupun sunat je. So Allah, dia tak mention tentang tasbih pada manusia sebab tak payah nak cerita lah pasal zikir tu, yang basic pun tak settle lagi. Maksudnya apa Allah cakap pada manusia ni, dengar cakap Allah pun belum, apatah lagi cerita dia nak buat ekstra yang lain lagi. Lagilah dia tak buat. Kalau benda basic pun dia belum lagi boleh nak buat. Faminkum kafirun. Maka betapa cepatnya kamu ini menjadi engkar. Dan Allah sebut dulu kafirun, kemudian baru mukmin. Allah sebut dulu engkar, kemudian baru Allah sebut dia beriman. Baik. Kenapa Allah sebutkan yang demikian? Antaranya ialah kerana Allah nak menyatakan inilah kan, respon ataupun keadaan majoriti manusia. Majoriti manusia macam ni lah. Apa dia? Engkar. Dan ia bertepatan seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Nanti Nabi sebutkan pada setiap 1,000 orang. Berapa orang yang masuk neraka? Nabi sebutkan. Pada setiap 1,000 orang pada umat ini, berapa orang yang akan masuk neraka, berapa orang yang masuk syurga? 999 yang masuk neraka. Nabi SAW sebutkan 999 yang masuk neraka. Seorang je daripada 1,000 orang itu yang akan masuk syurga. So ramai yang degil engkar ke, ramai yang ikut? So ramainya yang degil, yang engkar, kan? So itu apa, saya bila melihat ramainya apa, contohlah kan, pertama para ulama yang meninggal dunia, satu. Yang kedua, kita tengok contoh orang-orang di Palestin contoh, ataupun sebelum tu kita ada di Yaman, kita ada Syria, kita ada di Iraq. Orang-orang yang tidak bersalah yang terbunuh. Kita tahu mereka ni orang yang baik. Mereka terbunuh. Kan? Macam sekarang angka kematian di Palestin dah sampai 31,000 lebih angka kematian. Dan kita semua yakin bahawa mereka itu adalah orang yang baik, orang tak bersalah. Dan kalau ditanya kepada kita, mereka itu neraka ke syurga? Pasti kita akan kata mereka akan ke syurga. Menjadi kebimbangan pada saya personally adalah apa? Kuota untuk nanti kita nak masuk syurga ada lagi ke? Bukanlah kerana kita nak kata syurga itu kecil, tapi kerana Nabi sebutkan dalam hadis begini. Setiap 1,000 orang tu, satu je yang akan masuk syurga. So kalaulah 30,000 itu 30,000 itu adalah inilah dia mewakili seorang yang dah masuk syurga. So 300,000, maknanya 300, lebih kurang 3 juta. So kalau katakan 1,000 ini dikalikan dengan 30,000, 30 juta, so ada 290 juta orang telah, 270 juta orang telah masuk ke dalam neraka. So possibility untuk kita lah yang 290 juta tu besar tak? Besar. Tu tak masuk lagi orang dulu-dulu yang dah meninggal dulu yang baik-baik tu. Kan? So bayangkan betapa mencabarnya lagi kita ini untuk nak masuk syurga. Dan sebab itu peliknya kalau kita boleh tengok orang yang dia boleh rehat santai, relax. Sedangkan syurga belum lagi confirm. Ramai orang yang baik telah mengambil kedudukan, dah ambil numbers dah. So kalau kata pergi queue dekat klinik kesihatan tu, nombor nak dekat habis dah. Sebab orang dah ramai ambil nombor dah.
Nombor dah dekat nak habis dah. Dan kita belum lagi dapat nombor. Dan ramai lagi orang yang masih belum dapat nombor lagi. Yang kita tahu mereka itu jauh lebih baik daripada kita dari sudut amal mereka. So, mana tempat kita? Dan sebab itu Allah sebutkan dulu tentang kafir. Bahawa nak beritahu bahawa ramainya orang itu mereka kafir, mereka engkar dengan Tuhan mereka. Tapi ada sebahagian mereka yang mukmin. Sebahagian mereka juga ada yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah bilangan yang tidak ramai. Wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Dengan Allah Azza wa Jalla, manusia akan terbahagi kepada dua, sama ada dia dengar perintah Tuhan itu ataupun dia ingkar. Dan amatlah satu perkara yang kan, macam ni kita nak rasa lagi yang kita ni apa tu? Tempat di sana itu kita belum lagi pasti, dan kita kadang-kadang syok sendiri dengan amal yang kita dah buat. Dengan amal yang kita dah buat, kita rasa pertama rasa Allah terima dah amal kita itu. Yang kedua, kadang kita rasa banyak dah amal kita ni. Kan? Sedangkan majoritinya adalah kafir, adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minkum mu'min, dan sebagainya adalah orang yang beriman. Dan kalau kita lihat pada surah Al-Insan, Allah menyebutkan apa dia? Inna hadainahu sabila imma, Allah gunakan perkataannya syakiran. Kan? Syakiran wa imma kafura. Gafura. So Allah ganding, inilah gandingan lain pula kan. Di sini kafir dan juga mukmin. Di sini kafir dan juga syakir. Baik. Sebab itu kafir dia juga membawa maksud orang yang tidak bersyukur. Kadang kita kalau sebut kafir, kita bayangkan orang bukan Islam. Oh, bukan Islam memang ramailah nanti dia tu. Oh, ramainya bukan Islam ni masuk neraka. Kan? Kita rasa kita terselamatlah. Tapi kafir dalam surah Al-Insan dia digandingkan dengan syakir. Maksudnya ini syukur. Kafir ni maksudnya apa? Tak bersyukur. Orang tak bersyukur. Tak bersyukur. Maka kafir di sini juga maksud adalah orang Islam yang tidak bersyukur, tidak menghargai pemberian Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menghargai agama yang Allah berikan. Dia tak menghargai Quran yang Allah berikan. Dia tak menghargai Rasul yang Allah berikan. Tak cerita lagi dia tak menghargai duit yang Allah bagi, mata, telinga, anggota badan, anak, harta, jawatan, macam-macam lagi yang dia ada tu tak cerita lagi. Yang semua itu akan masuk pada bahagian yang kafir. Orang yang dia bukan Islam, ataupun orang yang dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka antara sifat orang mukmin, dia adalah apa? Dia adalah syakir. Dia adalah orang yang syakiran, orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang berterima kasih, orang yang menghargai Allah. Orang yang bila dia menghargai agama dia, apa dia akan buat? Dia akan betul-betul mengamalkan agama dia. Menghargai kitab dia, dia akan betul-betul baca. Dia akan betul-betul faham. Dia akan betul-betul ikut kitab dia. Okey, ini dua bahagian manusia. Allah sebutkan kafirun wa minkum mu'min. Allah nak beritahu tentang keadaan diri manusia. Adapun semua yang berada di langit dan juga di bumi, mereka ada satu sahaja. Mereka adalah golongan yang mukmin. Mereka adalah golongan yang syakir. Hanya satu sahaja. Mereka beriman dan mereka menghargai Allah Azza wa Jalla. Adapun manusia dia berbeza. Maka kita melihat pada diri kita kembali, bukan pada yang lain, untuk nak meletakkan diri kita di mana. Jika ditanya, pasti jawapan kita nak berada pada bahagian mukmin. Tapi persoalannya ialah hingga hari ini, pada umur kita yang hari ini, dengan pelbagai nikmat yang Allah berikan hingga hari ini, kita berada di mana? Kafirun ataupun mukmin. Adakah telah benar menghargai pemberian Allah, ataupun kita menggunakan pemberian itu, nikmat itu masih lagi bukan mengikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan ini sebagai bentuk ingatan untuk kita plan balik diri kita. Bukanlah nak menjatuhkan kita, engkau adalah orang yang masuk bahagian kafirun ni, dah selesai. Bukan. Dan selagi masih lagi ada nyawa kita masih lagi boleh berusaha untuk
meningkatkan diri kita. Dan itulah betapa kasihnya Allah pada hamba-Nya, dan Allah jadikan kita adanya solat, Allah jadikan kita adanya Ramadan, Allah jadikan kita ada banyak bentuk kebaikan yang boleh kita dapat dengan hanya melakukan perkara yang kecil. Ramadan adalah bulan untuk kita meningkatkan kesyukuran kita dan keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah atas apa yang kamu lakukan basirun, dia Tuhan yang maha melihat. Sekali lagi soalan saya pernah tanya sebelum ini, tapi pada kuliah yang lain lah, kelas yang lain. Kita lihat dalam Quran ada wallahu bima ta'maluna basir, satu lagi wallahu basirun bima ta'malun. Ada dua. Apa beza antara kedua ni? Kita ada wallahu bima ta'maluna basir dan kita ada wallahu basirun bima ta'malun. Apakah beza antara keduanya? Dan kita baca dalam Quran ada juga wallahu basirun. Basir kat depan. Bima ta'malun kat belakang. So apa beza? Kenapa ada ayat yang basir itu di depan, ada ayat yang basir itu berada di belakang? Di Baik. depan tu dia menegaskan Allah melihat segala yang kita lakukan. Baik. Menegaskan melihat, sebab selalu bahasa Arab yang depan tu yang paling penting. Baik. Bila basir disebutkan di depan, maka dia menegaskan tentang Tuhan yang maha melihat. Baik. Kerana itu yang nak dihighlightkan. Masya-Allah, barakallahu fiik. Baik. Dan perbezaan antara keduanya ialah apa? Kalau kita lihat pada wallahu bima ta'maluna basir dan wallahu basir bima ta'malun. Bila dikedepankan bima ta'maluna ni maksudnya apa? Apa yang kamu kerjakan ataupun apa yang kamu lakukan. Maka yang Allah nak highlightkan adalah tentang perbuatan kita. Dan ayat itu selalunya dia akan bercerita tentang perbuatan manusia yang zahir. Perbuatan manusia yang zahir. Yang boleh dilihat. Dan bila Allah sebut wallahu basirun bima ta'malun, Allah kedepankan nama dia, maka ayat itu selalunya dia akan bercerita tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang boleh melihat apa yang mata zahir manusia tak boleh lihat. Maka Allah nak highlightkan di sini tentang perbuatan manusia yang zahir. Tak cerita yang kat dalam. Yang kat dalam nanti bawah Allah cerita. Kat bawah nanti baru cerita hal yang kat dalam ni. Allah tengah cerita hal yang zahir ini. Melihat pada zahir manusia sahaja, Allah dah sebutkan bahawa kita boleh nampak dah adanya kafirun dan juga mukmin pada zahir manusia sahaja. Tak payah cerita pada yang dalam hati lagi, tak payah cerita. So, mengingatkan kita untuk melihat kepada zahir diri kita dulu. So, tak payah cerita dalam. Kerana Allah sedang nak ajar kita macam mana nak tengok diri kita. Tengok zahir sahaja. Adakah pada zahir pemberian yang Allah berikan ini, telah ada syakiran, kita ini telah menghargai ataupun tidak menghargai zahir pemberian yang Allah berikan itu pada diri kita, pada keluarga, harta kita, dan apa yang kita ada secara zahir ini. Allah nak suruh kita lihat kembali perkara-perkara itu. Dan semua itu manusia boleh lihat, dan apatah lagi Allah Azza wa Jalla. Sekarang Allah nak highlightkan dulu tentang zahir yang ada pada diri kita, untuk kita lihat kembali kita berada di kafirun ataupun berada pada mukmin. Baik, perkataan basirun terjemahannya maha melihat. Kita ada satu lagi dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, perkataannya ro'a. Ro'a maksudnya apa? Melihat. Selalu kita baca alam tara, kan? Alam tara annallah, alam tara. Tara tu maksudnya apa? Engkau melihat. Kenapa Allah tak guna di sini perkataan ro'a, Allah guna perkataan basir? Apa beza dia? Baik, sebab dah 12.10 saya pun jawablah. Ro'a adalah melihat yang apa yang berada di depan mata dia. Melihat. Contoh kita melihat apa yang ada di depan mata kita sekarang ini. Kan nampaklah ada laptop ke, ada handphone ke depan mata kita. Basir, nak mudah ringkaskan adalah, dia adalah full view. Full view.
So Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita buat, dia full view. Kerana kita boleh menzahirkan pada pandangan manusia apa yang baik-baik je. Apa yang baik-baik je. Kan? Macam depan dulu dalam kelas, depan cikgu buat homework, buat kerja sekolah. Cikgu tak ada, jangan tidur. Kan? Depan orang kita pun buat baik, perangai baik, jaga perkataan. Baik orang tengok kita. Orang kenal kita orang ambil. Belakang, so Allah basir, dia full view. Sebelum kita solat, waktu kita solat, lepas kita solat, Allah basirun, tengok semua scene itu. Sedangkan manusia hanya tengok waktu kita solat je. Kita tengah solat ada surau kat surau kat masjid, waktu tu manusia ro'a kita, tengok kita, melihat kita. Oh bagus dia ni. Setiap waktu datang solat berjemaah. Awal pula tu, dia solat qabliyah dan juga ba'diyah pula tu. Lepas daripada tu, apa yang kita buat di luar surau ataupun masjid, dia tak nampak. Sebelum kita sampai, dia tak nampak. Tapi Allah basir, full view pada apa yang kita lakukan. Maka sebab itu Allah sebutkan dirinya adalah basirun. Bukannya menggunakan perkataan ra'a. Wallahu ta'ala alam. Itu sikit dapat kita ambil Ustaz. pada pagi hingga tengah hari ini. Ustaz, Baik, silakan. full view tu termasuklah in out sekali kan? Masuk dalam hati kita, apa niat kita, dalam kepala kita semua dah tahu sekali kan? Ya, itu. Tapi itu nanti Allah gunakan nama sifat dia yang lain. Itu sifat lain Allah ya. asing, Allah asingkan. Ayat Oh, keempat nanti. bukan ada basir ni, dia faham lihat. Ya, ulama bukan juga basir sudah tentu termasuk pada apa yang berada di dalam hati, pasti. Cuma pada ayat ini Allah asingkan. Nanti apa yang berada di dalam hati kita Allah asingkan sebutannya pada ayat yang keempat. Kenapa? Kerana Allah nak asingkan sebutan dia, kerana Allah nak suruh kita tengok. Sekarang kita rasa macam syukur itu adalah apa yang berada di dalam syukur tu. Tak, syukur itu boleh dilihat pada zahir apa yang ada pada diri kita. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. So solat, dia bukan hanya setakat solat. Solat adalah kepada manifestasi kepada kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kita berpuasa, kita keluarkan zakat, kita berinfak, kita lakukan apa bentuk kebaikan. Itu semua adalah amal-amal fizikal kita. So itu adalah bentuk apa? Bentuk penghargaan kita kepada Allah atas apa yang kita ada. So kalau kata kita tengok benda yang tak sepatutnya, mulut cakap benda yang tak sepatutnya, itu zahir kita sedang menzahirkan tidak bersyukurnya kita kepada Allah. So itu kita boleh melihat kan betapa orang menggunakan secara zahir je, kita boleh nampak berapa ramai orang yang menggunakan nikmat yang zahir itu untuk tidak bersyukur ataupun menghargai Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah asingkan dalam surah At-Taghabun ini antara yang zahir dan apa yang Ini macam al-mulk lah kan, bisa hati sudut kan? Betul. Awak siap kau laku. Betul. Satu lagi Ustaz, Silakan. kalau yang dalam ni dia sebut khalaqah kan, dia menciptakan manusia kan. Dia tak sebut ja'ala ya untuk manusia. Dia tak sebut ja'ala, betul. Untuk perkataan di sini Allah sebutkan dia sebagai khalaqa, menciptakan. Kita ada dalam Quran Allah gunakan perkataannya ja'ala. Kan? Allah guna juga dalam Al-Quran perkataannya fatara. Kan? Dan semua perkataan ini tujuannya berbeza. Khalaqa Allah sebutkan bila nak menyebut tentang satu perkara yang Allah cipta menggunakan dia tak ada sebelum ini. Itulah dia dicipta kali pertama, tetapi dia menggunakan bahan-bahan yang sedia ada, bahan-bahan yang dah ada. Itu khalaqa. Allah menciptakan manusia. Manusia tak ada sebelum ini. Tapi Allah ciptakan dia. So kali pertama dia dicipta, tapi dia menggunakan bahan sedia ada. Apa dia? Dia gunakan tanah. So bahan yang telah sedia ada. Beza dengan fatara. Fatara maksudnya cipta juga. Mencipta juga. So beza dengan khalaqa. Fatara adalah mencipta kali pertama. Tak ada contoh sebelum ini dan tidak ada bahan-bahan yang digunakan. Contoh, manusia diciptakan. Manusia diciptakan kali pertama. Tak ada sebelum ini. Tapi manusia itu menggunakan tanah. So tanah dah ada. Sebelum manusia ada. Fatara adalah mencipta tanah. Sebelum tu tanah pun tak ada. So itu perkataannya adalah fatara. Perkataan ja'ala Allah gunakan bila nak menunjukkan kepada fungsi sesuatu tu. Fungsi. Ja'ala maksudnya menjadikan. Allah dia telah menjadikan. Ya, so kenapa Allah gunakan ja'ala? Ja'ala bila Allah nak menyatakan fungsi sesuatu itu, maka Allah gunakanlah perkataan ja'ala. Fatara Ustaz?
contohnya Allah sebutkan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dia adalah Allah yang telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Menunjukkan apa? Fungsi manusia adalah sebagai khalifah, fungsi dia. Nyatakan seja'ala. Fatara adalah mencipta kali pertama, khalaqa pun cipta kali pertama juga. Fatara sama cipta kali pertama. Bezanya ialah khalaqa dia guna bahan yang dah ada, fatara dia cipta kali pertama menggunakan bahan yang tak ada. Itulah kali pertama. Bahannya pun tak ada. Bahan tu pun dia kena buat juga. So kalau manusia diciptakan, manusia kali pertama dia itu diciptakan. Ciptaan kali pertama. Tapi dia diciptakan daripada tanah. So tanah tu dah ada sebelum manusia diciptakan. Tanah dah ada. Baik. Adapun fatara adalah penciptaan tanah itu. Sebelum tanah, ada tak bahan-bahan yang lain untuk dicampur-campur jadi tanah? Tak ada. Itulah dia tanah yang kun fayakun, zat macam tu, jadilah dia tanah. So, itu perkataannya adalah fatara. Itu perbezaan pada perkataan. Okay. Allah. Ini saya, silakan. Ada lagi satu Hmm. yang cerita juga. Yang mencipta juga. Apakah dia? Istaiz. Apa dia? Sekejap saya tengah cari. Okey, silakan. Sebelum itu yang lain, silakan jika ada soalan ataupun pandangan ataupun pendapat, silakan tentang ayat yang kita bincangkan. Istaiz. Istai, ejaannya boleh bantu? Amzah sin ta win ya nun. Ya sa. Astaghfirullah. Awin Hamzah, sin, win. Ta rin. win Okey. ya sa. Ya, sa. Baik. Terjemahan letakkan apa? Boleh tahu ayat dia apa? Ni dalam doa ni selalu Ustaz ada ni. Istaghith. Ah, Mengurus ambil daripada Quran ke ataupun hadis ke ataupun doa? doa. Baik. Perkataan asalnya adalah ghais. Perkataan ghais ini adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Dalam Al-Quran perkataan ghais ada digunakan yang refer kepada hujan. Yang refer kepada hujan. Dia maknanya bukan penciptaan, maknanya dua. Kalau Quran guna untuk maksud hujan pertama. Yang kedua digunakan juga dalam doa yang membawa maksud meminta bantuan. Meminta bantuan. So itu kita ada kalau kata dalam solat istisqa tu kan, solat minta hujan kan, doa yang dibaca adalah Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kami hujan. Turunkanlah kepada kami hujan. Kalau bukan waktu hujan, kita sebut Allahumma aghithna, maksudnya kita minta bantuan dan juga pertolongan yang tidak ada yang lain boleh berikan kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Wallahu a'lam. Dia adakanlah. Dia akan adakan. Perkataan Isarif itu lebih kepada meminta bantuan kepada sesuatu yang tak dapat diberi oleh yang lain kecuali itu sahaja. Sebab itu al-istighasah ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla sahaja. Berbeza dengan isti'anah, nasta'in kan, minta pertolongan. Kadang dia boleh datang daripada manusia juga, kawan kita tolong kita. Tapi kalau istighasah ataupun astaghith tadi, itu hanya bantuan yang datang daripada Allah sahaja, tak boleh datang daripada yang lain. Sebab itu ada orang yang dia beristighasah dengan pokok, dengan batu, kan, dengan keris, dengan kubur, itu perkara yang tak boleh dilakukan. Kerana istighasah adalah bentuk bantuan yang tak dapat diberikan kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Contoh macam turunkan hujan. Siapa yang boleh turunkan? Tak ada. Bomoh mana pun kalau buat dia tak akan boleh nak turunkan hujan. Manusia membenihkan awan pun bukan pada setiap kali itu yang akan turun hujan, dan bukan pada banyak tempat, hanya sebagai tempat saja. Kalaupun hujan itu turun. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz. Baik, sama. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Badik Ustaz. Badik. Badik. Masya-Allah, zakillah khairah. Baik, kita ada satu lagi perkataan. Minta maaf saya terlepas perkataan ni. Perkataan badi'. Dalam Quran Allah sebut badi'us samawati wal ard. Allah juga adalah badi'. Baik, badi' ini ringkasnya. Dia perkataan yang kita familiar dengannya. Apa dia?
familiar tak perkataan bid'ah? Familiar. Badi' itu adalah bid'ah. Apa maksud bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang dibuat, kalau kata dalam agama kita lain lah. Ni cerita tentang Allah. Satu ciptaan, satu perkara yang tak ada contohnya sebelum itu. Itu badi'. Allah ciptakan langit dan bumi. Ada tak contoh sebelum ni langit dan juga bumi? Tak ada. Allah ciptakan manusia. Ada tak contoh sebelum tu manusia? Tak ada. So, orang yang mencipta kali pertama yang tidak ada contoh sebelumnya, bahasa kita adalah invention. Invention. Dia kali pertama cipta telefon, TV. Itu orang kali pertama cipta tu badi' nama dia. Orang yang selepas tu dia hanya improvise je daripada apa yang sedia ada. Daripada telefon besar, daripada telefon public phone, jadi dah smartphone, telefon besar gedabak jadi makin kecil jadi smartphone. Itu improvise. Dia bukan namanya badi'. Badi' dia orang pertama kali cipta tu. Daripada contoh sebelum itu yang tidak ada. So badi' terjemahannya mencipta juga, tetapi dia menyatakan pada satu perkara yang sebelum itu tidak ada contohnya, dan itulah kali pertama. Dan nak cipta sesuatu yang tak ada contoh, dia bukan perkara yang mudah. Yang dia perlu kepada, kalau kita lah IQ yang tinggi, nak fikir benda yang orang tak ada lagi. Kali pertama nak diciptakan dan dia useful. Itu adalah Tak sama dengan Fatara Ustaz. tak sama dengan Fatara. Dia tidak sama dengan Fatara. Fatara dia menciptakan, dia bercerita tentang bahan-bahan yang digunakan. Tak ada. Dia menciptakan bahan-bahan itu. Kalau kata kita kan, bahan tu yang tercipta. So daripada bahan yang ada tu, jadilah khalaqa, jadilah manusia, kan, jadilah binatang daripada bahan-bahan yang ada. So kita ada penciptaan manusia yang menggunakan bahan, dan kita ada penciptaan bahan, dan itulah Fatara. Badi' dia adalah dengan apa yang ada, dia mencipta kali pertama yang tidak ada contoh lagi sebelumnya. So dia satu bahagian yang lain. Wallahu a'lam. Tapi dalam surah Al-Insan sesuatu yang tak pernah ada nama kan, lain kan. Betul. Lepas tu inna khalaqnal insana min nutfah. Kita kan mesti daripada nutfah. Nutfah tu dah sedia ada dah. Amsyajin nabtali kan, yang mix, so itu dah ada dah. Itu semua bahan yang dah sedia ada. Sebab tu Allah gunakan perkataannya adalah khalaqa. Allah tak guna fatara ataupun bada'a ataupun badi. Allah Ta'ala. Dia gunakan kelakar tu nak tunjukkan manusia ni terlampau degil kan. Mana nak disangkutkan dengan kedegilan manusia tu Ustaz. Tak ada. Allah gunakan khalaqa, soalnya pada cerita manusia ini. Untuk langit dan bumi Allah ada guna badi', Allah ada guna fatara. Tapi untuk manusia Allah gunakan khalaqa pada dalam Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah nak beritahu manusia, dia tu kalau dia rasa dia tu hebat, dia tu diciptakan daripada ada bahan-bahan yang lain. Jadilah dia. So mengingat kembali kepada asal usul dia. Dan Allah sebutkan tentang langit dan juga bumi, mereka itu tidak dijadikan daripada bahan apapun. Dialah first kali. So kalau dia yang first kali, kan, so dia patutnya lebih patut berbangga daripada orang yang dia itu adalah campuran daripada beberapa perkara, jadilah dia. Dia kurang hebatlah kerana dia memerlukan kepada bahan-bahan yang lain untuk jadi dia. Berbeza dengan sesuatu yang dia tak perlukan bahan-bahan apa pun, dia tercipta sendiri, begitu. Dia tak bergantung kepada bahan-bahan yang Secara tak langsungnya Ustaz, Allah nak beritahu lah, engkau jangan act lah, engkau diciptakan macam ni ya. So dia gunakan macam tu. Betul. Dia gunakan Allah nak nyatakan. So Allah sedang nak nyatakan betapa peliknya Allah dengan satu makhluk yang dia itu adalah gabungan daripada beberapa bahan yang lain yang dia perlukan untuk menjadikan dia. Tapi bila dia dah siap, dia tiba degil pula. Dia degil pula. Itu. Ayam dulu ke? Siapa nak cakap tadi? Silakan. Ustaz, ayam dulu ke telur dulu? Soalan. Ya. Wallahu a'lam. Tak tahu mana yang satu dulu. Itu saya tak ada jawapan untuk dia. Allah Ta'ala. Tapi kalau katakan yang diciptakan adalah telur dulu, ataupun yang diciptakan itu adalah ayam dulu, maka itulah dia badi'. Itulah dia fatara. Cipta kali pertama yang tak ada yang sebelum itu. So kita banyak persoalan yang kita nak tanya benda-benda yang macam ni. So jawapannya kita akan dapat di mana?
akan dapat nanti bila kita masuk syurga. So banyak soalan tu. So masuk syurga, usaha masuk syurga supaya nanti boleh tanya macam-macam dekat Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan semua melakukan masa pada pagi hingga tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah niat sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ambil masa Ustaz lebih pula hari ni. Tak apa, tak ada masalah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tadi yang Usama. Okey, saya end the meeting. Sorry, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.